Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So, saya Cikgu Rusdi akan membincangkan dengan korang semua soalan nombor 3 dan nombor 4 bagi PSPM SK025 2021-2022. Okay, so welcome to the video. Okay, so untuk yang sekarang ni kita akan mulakan dengan soalan nombor 3 terlebih dahulu. Okay, let's go. Okay, so saya akan bacakan sekali lagi soalan nombor 3. So, soalan 3A, a galvanic cell is constructed from two half cells consisting of a lead strip immersed in 0.100 molar lead-2 nitrate solution and a silver strip immersed in 0.010 molar silver nitrate solution at standard conditions. The half cells are connected by a KCl salt bridge. Okay, so it's given dia punya SRP value for PB negative 0.13 volt and for AG positive 0.80 volt. Okay, so from here kita dapatkan beberapa maklumat dekat sini. Kita tahu galvanic cell tu constructed with using lead strip. Okay, so itu sebagai dia punya electrode. Kita ada lead electrode dan dalam 0.100 molar lead nitrate solution itu sebagai dia punya electrolyte. So tu half cell yang pertama. Half cell yang kedua kita ada silver strip. So kita ada silver electrode bersama dengan 0.010 molar silver nitrate electrolyte. Ya, okay. So darah disambungkan dengan KCl salt bridge. Okay. Daripada maklumat ni kita keluarkan, okay, dan kalau saya suka buat dalam bentuk macam ni lah. Tahu dia macam extra tapi tak salah pun nak buat lah. Okay. So cikgu keluarkan, saya keluarkan ada dia punya SRP value untuk PB dan juga untuk silver. Okay. Jadi sekarang ni kita akan cuba letakkan, katakanlah kat sebelah kiri, sel sebelah kiri ni kita ada kita punya lead. Okay, so jadi ini adalah kita punya lead. PB lah. Okay, so PB. Yang ini kita punya silver, AG. Okay, so AG solid, PB solid. Manakala dia punya aqueous solution dekat sini, kita ada PB2+, aqueous, dan kita ada AG plus aqueous. Okay. Dan kita tahu concentration bagi lead nitrate kita ada 0.100 molar, and untuk silver we have 0.010 molar. Okay. Alright. So kita ada half cell. Sekarang ni kita perlu tahu juga siapa yang akan menjadi anode, siapa yang akan menjadi cathode. Okay. So untuk anode dekat sini kita akan lihat ataupun kita akan rujuk kepada nilai SRP yang diberikan. Okay. Untuk yang lebih positif kita akan jadikan dia sebagai cathode, manakala untuk yang lebih negatif kita akan pilih sebagai anode. Jadi berdasarkan bacaan SRP, lead here will be our anode and silver will be our cathode. Okay, so kita tahu nanti apakah jenis type of reaction that occur kepada anode dan juga kepada cathode. Okay, so ingat ini adalah electrochemistry. Dan dalam electrochemistry kita ada tindak balas oxidation dan juga reduction berlaku serentak, dipanggil sebagai redox reaction. Pada anode akan berlakunya pengoksidaan. So oxidation. Manakala pada cathode akan berlaku tindak balas reduction, penurunan. Okay, so kita boleh buat dia punya half equation lah dekat sini. Okay, kenapa kena buat half equation? Sebab nanti dia akan membantu untuk menjawab soalan yang sebenarnya nanti. Okay, so half equation untuk anode kita tahu the oxidation, so it will be from the solid form kepada ion. So kita akan ada PB solid menjadi PB2 plus aqueous plus 2 elektron. Okay, so ini kita tahu
apakah half equation pada sel yang pertama. Okay, half cell yang pertama. Kemudian untuk cathode, reduction berlaku. The reduction adalah daripada aqueous form kepada solid. So maksudnya Ag plus aqueous, Ag positive aqueous plus elektron, okay, menghasilkan Ag solid. Okay, so itu kita punya half equation kat sini. Okay, so half equation nanti ni kita akan cuba gabungkan untuk dapatkan dia punya overall. Kenapa cikgu ataupun sir buat overall equation terlebih dahulu? Sebab nanti dia akan berguna untuk soalan nombor 3A1 tu. Okay. So daripada overall ni kita samakan dia punya bilangan elektron. Sebab pada cathode kita cuma ada satu elektron, anode ada 2 elektron. Jadi samakan. So pada bahagian cathode kita akan darabkan ke semua half cell equation ni dengan 2. Nanti overall equation kita akan dapat PB solid tambah 2 Ag plus aqueous sama dengan PB2 plus aqueous tambah 2 Ag. Okay, so nanti kita akan bawa ni kepada soalan yang pertama. Okay. So soalan yang pertama dia minta untuk kita kira the cell potential. Okay. Walaupun keadaan yang diberikan di dalam soalan tersebut dikatakan standard. Okay. Tetapi memandangkan dia punya concentration bagi setiap satu electrolyte yang digunakan is not 1 molar. Jadi kita kena gunakan Nernst equation. Okay. Lagipun dia tak minta pun standard cell potential, dia minta cell potential lah. Okay. Jadi kita akan gunakan Nernst equation. Formula E cell bersamaan dengan E not cell tolak 0.0592 over N log Q. Okay. Jadi sebab tu tadi kita kena buat dia punya overall equation. Saya tulis semula dia punya overall equation. So kita ada PB solid tambah Ag plus aqueous menjadi 2 Ag plus, 2 Ag plus aqueous PB2 plus aqueous tambah 2 Ag solid. Okay. Daripada sini kita tahu overall charge dia adalah 2. Bermaksud dia punya N akan jadi 2 juga. Kemudian kita daripada equation ni juga kita boleh dapatkan Q. So kita nak letakkan concentration of product to the power of something bahagi dengan concentration of reactant to the power of something. Okey, cikgu masukkan nilai-nilai yang ni. Kita nak cari E cell. So E cell kita tak tahu nilai dia berapa. Manakala E naught cell kita boleh kira berdasarkan menggunakan E naught cathode tolak dengan E naught anode. Yang ini kita ada dah buat lah dalam kelas. Sepatutnya anda dah tahu. Kakak tolak adik. Kalau tak ingat, kakak cathode tolak adik anode. Tolak dengan 0.0592 bahagikan dengan 2 sebab N kita tahu mengikut number of charge ataupun number of electron daripada overall equation log Q. Q kat sini kita akan dapatkan concentration of product. Dan produk kita adalah PB2+. So, concentration of PB2+ to the power of 1 bahagikan dengan concentration of silver sebab itu adalah dia punya reactant silver plus, okay, to the power of 2 sebab dia kena guna to the power of 2. Okay. So kita masukkanlah nilai bagi setiap satu. 0.80 minus negative 0.13 tolak 0.0592 over 2 log concentration 0.1 bahagi dengan 0.010 to the power of 2. Okay. Setelah anda membuat pengiraan ini, apa yang anda akan dapat? Jawapan dia adalah positif 0.84 volt. Okay, ini adalah jawapan akhir bagi soalan ini.
Dan daripada soalan ini, anda boleh dapat keseluruhannya 3 markah. Yang pertama berdasarkan penulisan overall equation. Dan yang kedua, sama ada anda boleh dapat daripada formula ataupun masukkan nilai ke dalam formula. Okey, tu lagi 1 markah. Dan jawapan akhir yang betul adalah lagi 1 markah. So, total dapat 3 markah. Okey. Kita terus kepada soalan yang seterusnya. Soalan number 2. Okay, explain what happens to the voltage of the cell if the concentration of silver nitrate solution is increased. Okay, so untuk yang ini, kita akan terus sahaja jawab macam ni. Okay, kalau kita tengok berdasarkan the value of the E cell bersamaan dengan E naught cell. Lepas tu tolak dengan 0.0592 over N log concentration daripada PB 2 plus over AG plus square. Okay, so kalau daripada nilai daripada sini, sebenarnya kita boleh buat anggaran lah. Kalau concentration of silver nitrate dia meningkat, apakah akan terjadi kepada E cell? Dia sepatutnya E cell juga akan meningkat. Okay? Because it is directly proportional with Ag plus. Sekiranya concentration of Ag meningkat, cell voltage juga akan meningkat. So jawapan anda sekiranya anda jawab seperti ini, cakap pasal peningkatan, kita akan dapat lagi 1 markah. So keseluruhan untuk soalan 3A ini anda akan dapat 4 markah. Kita juga boleh teruskan kepada bahagian B, soalan B pula. Okay. So untuk soalan B, in an electrolytic cell, aqueous solution of copper nitrate was electrolyzed. So kita ada aqueous solution of copper nitrate menggunakan platinum electrode. A current of 5 ampere was flowed for 100 minutes. Okay. Soalan minta predict the product form. So predict the product form and also calculate the mass of product produced at cathode. Okay. So sekarang ni kita akan fokus kepada bahagian cathode sahaja untuk sel ini. Okay. So kita cuba buat soalan nombor 1 dia terlebih dahulu. Okay. Untuk soalan nombor 1, kita fokus kepada cathode. Okay, pada cathode akan ada 2 ion yang cuba datang kepada platinum electrode tersebut, iaitu kita ada Cu 2+ aqueous dan juga dalam masa yang sama juga akan ada water molecule yang cuba akan discharge pada cathode. Okay. Akan tetapi memandangkan SRP value bagi copper adalah lebih positif berbanding dengan water untuk discharge, maka pada cathode, reduction yang berlaku adalah copper Cu2+ aqueous akan discharged by accepting 2 electron and forming Cu solid. Jadi produk adalah copper solid. Okay, so produk kat sini 1 markah. Okay, kemudian untuk kita mengira mass of product, yang ini kita akan gunakan Faraday's law of electrolysis. Faraday's first law of electrolysis. Berdasarkan maklumat yang diberikan dekat sini, kita akan mulakan terlebih dahulu dengan pengiraan Q. Okay. So Q ataupun charge lah kat sini. Okay. So Q bersamaan dengan IT. So I dekat sini adalah dia punya current. Okay, so 5 ampere. Manakala T dekat sini adalah 100 minit. Jadi kita akan kira, kita akan dapat 5 ampere darabkan dengan 100 minit. Tetapi masa yang digunakan kat sini, time, mestilah dalam bentuk saat. So 100 kena darabkan dengan 60 saat. In total, kita akan dapat
nilai 30,000 Coulomb. Okay. Itu adalah bahagian charge terlebih dahulu. Okay. Untuk kita nak bandingkan ataupun kita nak tahu berapakah mass, kita akan buat perbandingan berdasarkan equation daripada cathode di sini. Okay. Kalau kita tengok untuk penghasilan 1 mol copper, penghasilannya mestilah menggunakan 2 mol elektron. Dan bila kita cakap pasal 2 mol elektron, dia juga berkait dengan 2 Faraday. Okey. So, berkait cakap pasal Faraday, kita tahu 1 Faraday bersamaan dengan sebanyak 96500 Coulomb of charge. Okey. So, ini adalah Q bagi 1 mol of elektron. 1 Faraday lah. Okey. Sekarang ni, kalau kita buat 1 mol copper, kalau kita kira, dia akan jadi 2 darab 96500 Coulomb. Itu sebanyak mana charge yang diperlukan untuk menghasilkan 1 mol copper. Sekarang, kita cuma ada dekat sini 30,000 Coulomb charge yang dialirkan dalam sel tersebut. Jadi kita nak kira berapakah mol copper bagi 30,000 Coulomb, kita akan bandingkan berdasarkan darab silang or cross multiplication. Sekiranya anda buat pengiraan di sini, okey, bilangan mol yang anda akan dapat, X akan bersamaan dengan 0.1554 mol of copper. Okay. Dan daripada sini, sekiranya anda nak kira, okay, cikgu akan padam sedikit bahagian. Okay, cikgu padam yang ni sikit. Okay, cikgu bawa jawapan tu ke atas. Bawa ke sini sebab kita nak kira mass. Jadi mass yang kita akan gunakan kat sini adalah 0.1554 darab dengan 63.5. Okey. So kita akan dapat jawapannya dekat sini adalah 9.89 gram. Okey, so itulah dia punya value ataupun nilai bagi mass of copper. Okay. So daripada sini ada tinggal lagi 2 markah. So pengiraan charge 1 markah dan satu lagi markah adalah pada mass, 1 lagi markah dekat sini. Okay. So selesai soalan nombor 3. Okay. Sekiranya anda ada apa-apa pertanyaan, soalan, bolehlah kemukakan soalan-soalan anda di ruangan chat ataupun di ruangan komen pada video ini. Okay, nanti kita akan cuba untuk address ataupun rungkaikan pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan. Okay, kita terus kepada soalan nombor 4. Okay, iaitu soalan terakhir dari sesi perbincangan untuk hari ini. Okay. Kita nak lukis the structural formula untuk structure A, B dan juga D in the reaction scheme below. Provide the reagent and reaction conditions untuk 1, 2 and 3. Okay. Ini adalah soalan yang melibatkan hidrokarbon. Okay. Soalan nombor 4 khas untuk hidrokarbon. Dan hidrokarbon yang dimulakan kita kat sini, kita ada alkin. Okay. Saya tak bagi nama tapi kita boleh tekalah sebenarnya. Berdasarkan carbon-carbon double bond yang ada pada molekul ini. Okay. Kita cuba buat untuk soalan yang menjadi A terlebih dahulu. Okay. So apabila alkin dikenakan dengan KMnO4 H+ heat, yang ini dia akan menjalani tindak balas oxidative cleavage. Di mana carbon-carbon double bond di sini akan dipecahkan, akan break. Okay. Dan dia akan menghasilkan molekul seperti ini. Okay. Kalau cikgu nampak cikgu lukis jawapan ni, dia adalah seakan-akan sama dengan
apa yang ada pada lukisan asal. Okay. Sebab macam kita nampak sebenarnya dia pecah daripada carbon-carbon double bond. Okay. Cumanya ada dua part kat sini. Satu part di mana yang ada carbon yang ada CH3, okay, dia akan jadi keton. Okay. So part dekat sini dia akan jadi keton. Manakala pada carbon yang bawah sini, sebab dia ada dua hidrogen, maka dia akan further oxidize. Dia tak akan jadi aldehyde tetapi dia akan jadi carboxylic acid. Okay, disebabkan asid yang digunakan ataupun dia punya oxidizing agent yang digunakan kat sini adalah strong. Okay, jadi kita akan dapat carboxylic acid satu pada bahagian yang ada hidrogen. Satu je hidrogen sebenarnya, sorry, cikgu minta maaf. Satu je hidrogen dia. Okay. So satu je hidrogen dia. Yang bahagian ada hidrogen, dia akan oxidize jadi aldehyde, tapi dia akan directly further oxidize akan jadi carboxylic acid, manakala bahagian yang ada CH3 akan jadi keton. Okay. Lepas tu kita boleh tengok pula tindak balas yang seterusnya menghala ke arah atas. Okay. Bila menghala ke arah atas, PC pun dah low dah sikit lagi bateri. Okay, kita cuba. Kita cut dululah sekejap. Okay, kita sambung dengan tindak balas yang seterusnya. Okay, tindak balas yang seterusnya, apa yang berlaku adalah daripada alkin sekarang ni, yang bahagian atas ni dia menjadi alkohol. Okay, so sebenarnya apa yang berlaku adalah dia adalah penambahan OH group dan juga hidrogen, hidrogen atom pada ni. So sebenarnya berlakulah proses yang dipanggil sebagai hydration. Okay, so we are adding water. So, bila kita tambah air, alamak, tersilap pula. Okay. Kita akan dapat H2O, H+. H2O, H+, tu adalah dia punya reagent yang digunakan lah dekat sini. Okay. Seterusnya, kita tengok pula kepada tindak balas yang sebelah kanan. Okay, ke sebelah kanan yang ada HBr dekat sini. Ini adalah hydrohalogenation. Dan produk yang terhasil kat sini mestilah follow Markovnikov rule. Okay. Sebab dia tak ada peroxide kat sini. Jadi Br akan masuk pada bahagian carbon yang more substituted, manakala hidrogen akan masuk dekat kawasan yang least substituted. Okay. Dan yang terakhir sekali, kita nak tengok untuk ni. Okay, jadi kalau kita tengok B. Okay, B yang paling sesuai sekali adalah kita jadikan dia sebagai alkane. Okay, so alkane dekat sini. So alkane kita boleh buat daripada alkene. Okay, dengan menggunakan H2PT. Okay, so kita buat hydrogenation. Kemudian daripada situ, daripada alkane nak jadikan kepada haloalkane. Jadi yang reagen yang ketiga, kita akan gunakan Br2 in CH2Cl2. Oops. Dan jangan lupa kita ada UV. Cikgu tertinggal dekat situ. UV. Okay, jangan lupa ada UV. Okay, so itu adalah jawapan keseluruhan bagi soalan nombor 4. Okay.
Jadi cikgu harap dengan apa yang disampaikan pada perbincangan ini memberi manfaat kepada semua. Okay, semua dapat boleh tengok, boleh jawab soalan-soalan ni, boleh semak jawapan masing-masing dan diharapkan semuanya sampai dengan baiknya lah kepada semua. Okay, itu saja untuk kali ini. Terima kasih dan jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua.